sebuah kampung yang indah dan permai, terdapat sebatang sungai yang mengalir dengan tenang. Berbagai-bagai jenis ikan terdapat di dalam sungai itu. Ada ikan haruan, keli, dan puyuh. Ikan-ikan berenang-renang dengan gembira sambil menyanyi. Begitu juga dengan hewan yang terdapat di situ. Kanak-kanak pula bermain dengan riangnya. Pada suatu petang yang indah, Johari dan Paul berkunjung lagi ke tempat tersebut. Johari mengeluarkan botol minuman dan makanan, lalu mengajak Paul makan dan minum bersamanya. Selepas makan, mereka terus mencampakkan bekas makanan dan minuman ke dalam sungai. Mereka tidak sedar sampah yang dibuang itu terkena kepala ikan-ikan yang terdapat di situ. Ikan-ikan di dalam sungai menjadi resah dan gelisah. Bapa Johari, yaitu Encik Nuing, ialah seorang pengurus kilang besi. Setiap hari, kilangnya mengeluarkan banyak sisa toksik. Sisa-sisa toksik itu pula dibuang ke dalam sungai tersebut dengan berleluasa. Bapa Paul, yaitu Encik Linggi pula, seorang nelayan yang sering menubah ikan. Dengan cara ini, Bapa Paul akan mendapat tangkapan ikan yang banyak dan memperoleh hasil yang lumayan.
Pada suatu hari, seperti biasa, Bapak Johari membuang sisa toksik ke dalam sungai. Dan Bapak Paul pula menubah ikan di hulu sungai. Sementara itu, ada juga sekumpulan pembala yang sedang menebang pokok berhampiran dengan kawasan itu. Disebabkan perbuatan mereka ini, sungai semakin tercemar dan kotor. Air yang dahulunya jernih bertukar menjadi keruh. Ikan-ikan pula semakin lemah dan tercungap-cungap. Pada masa yang sama, Johari dan Paul bermain-main di tepi sungai itu. Setelah penat bermain, mereka merasa haus dan terus minum air sungai itu dengan rakusnya. Di bahagian hilir sungai itu juga kelihatan seekor rusa sedang minum air sungai itu. Tiba-tiba, Johari dan Paul menekan-nekan perut. Perut mereka berasa sangat sakit. Sampai terguling-guling mereka di tepi sungai itu. Rusa yang minum air di sungai itu juga terus rebah tiba-tiba. Seorang penduduk kampung yang kebetulan lalu di kawasan itu segera menghubungi pihak ambulans dan keluarga mereka. Bapak Johari dan Paul segera datang ke tempat kejadian. Mereka menerpa ke arah Johari dan Paul yang terbaring kesakitan. Lalu memeluk anak masing-masing. Itulah akibatnya kerana minum air yang tercemar disebabkan oleh perbuatan mereka yang tidak bertanggung jawab. Ikan-ikan dan haiwan mati kerana menjadi mangsa pencemaran. Apa yang paling menyedihkan, anak mereka sendiri yang menerima padanya. Itulah balasan alam. Mak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Selang beberapa minit kemudian, ambulans pun tiba. Bapa Johari dan Paul hanya mampu melihat sekujur tubuh anak mereka diangkat ke dalam ambulans untuk dihantar ke hospital.
Dan yang kedua, buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Perbuatan yang tidak bertanggung jawab akhirnya akan menerima balasannya. Sekian, terima kasih.